Dah berminggu aku tinggal dengan masyarakat suluk di perairan Sabah ni. Puas aku dapat melihat sendiri cara hidup diorang ni dekat laut. Selain bangsa suluk ni, ada satu lagi bangsa yang duduk dekat lautan ni yang aku betul-betul teringin nak tengok. Bajau pelau, ataupun biasanya kita panggil sebagai bajau laut. Inilah bangsa pelayar terunggul. Lautan yang luas ni adalah halaman rumah diorang. Kebiasaannya, diorang tinggal dekat dalam bot macam ni. Saiz bot tu pun tak berapa besar, dalam 5 meter panjang je, tapi boleh muat satu family dalam tu. Bajau laut ni digelar sebagai the sea nomads pasal diorang ni hidup berpindah randah di sekitar lautan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Diorang ni ada bahasa diorang sendiri, iaitu bahasa bajau. Kebanyakan diorang ni cuma hidup dalam bot je, hidup di lautan. Kadang-kadang je diorang naik ke darat kalau ada kematian ataupun menziarahi saudara mara diorang yang tinggal dekat darat macam pulau-pulau kecil di sekitar lautan ni. Aku betul-betul kagum dengan apa yang aku tengok di depan mata aku ni. Dengan bot yang kecil macam ni, diorang tak rasa gentar meredah samudra yang tiada penghujungnya. Aku memang selalu dengar yang bangsa Nusantara ni adalah bangsa pelayar. Dan bila aku tengok diorang ni, aku cuma boleh termenung membayangkan macam mana nenek moyang kita mengembara pada zaman dulu. Teruja melihat orang-orang bajau dekat tengah laut tadi, aku pun terus bergerak ke Pulau Maiga, sebuah pulau yang kecil yang didiami oleh suku kaum bajau laut. Bila aku sampai dekat sini, dah boleh nampak bot-bot orang bajau berlabuh dekat sini. Ada juga aku nampak satu perkampungan kecil dekat sini yang semuanya orang bajau pelau. Sekali lagi aku rasa teruja. Satu lagi tempat yang bagi aku cukup eksotik untuk aku terokai. Bila aku dah start explore Pulau Maiga ni, aku paling tertarik dengan keunikan kaum bajau ni. Diorang ni jenis pemalu, mungkin jarang communicate dengan orang luar. Tapi kalau budak-budak macam ni, memang exceptional. Bila diorang tengok ada orang luar, especially bila aku dah start keluar kamera, memang diorang akan datang dekat aku. Cara hidup masyarakat bajau dekat sini memang betul-betul tradisional. Pulau ni pun kecil, tak ada apa. Memang tak ada apa-apa pembangunan. Jadi orang-orang kat sini pun hidup very simple. Mengingatkan aku masa aku travel dekat satu kampung terpencil dekat wilayah Tibet lebih 10 tahun yang dulu. Macam pekan cowboy, lepak kat bawah pokok main kad. Bila cuaca panas masa time tengah hari tu, semuanya berkumpul, tak buat apa-apa. Duduk dekat tempat berteduh pasal terlalu panas dekat sini. Cuaca macam ni, diorang cuma boleh bekerja masa pagi dengan petang je. Ada juga aku nampak satu rumah orang suluk dekat sini. Bila aku berjalan dekat sekitar pulau yang kecil ni, memang tak ada apa-apa tanaman dekat sini. Orang-orang bajau ni memang tak bercucuk tanam.
Nampak sangat diorang ni memang betul-betul bergantung pada laut ni je. Kalau apa-apa pun, diorang akan bertukar-tukar hasil diorang dengan jiran diorang, iaitu orang suluk, untuk dapatkan benda lain macam beras semua tu. Ramai juga antara diorang ni buat rumah dekat darat, tapi ada sesetengah rumah dekat sini dibina dekat laut. Lepas aku berjalan mengelilingi Pulau Maiga yang begitu kecil ni, aku berkenalan dengan seorang pemuda bajau dekat sini, si Jolmin. Masa tu pula, dia tengah sibuk menyiapkan sampan layarnya sebagai kenderaan untuk mencari rezeki dekat lautan dekat sini. Sekarang ni dia tinggal dekat Pulau Maiga dengan isteri dia. Diorang ni baru je berkahwin, cuma beberapa bulan yang lalu. Dia bercadang untuk berpindah ke pulau yang lain bila dia dah siap sampan layarnya ni nanti. Si Jolmin menceritakan kisah hidupnya. Dia ni dah berkali-kali berpindah randah dalam hidupnya. Pernah juga dia berpindah pasal dia kena halau. Dan kadang-kadang dia berpindah untuk mencari pengalaman baru dalam hidupnya di sekitar perairan yang luas terbentang ni. Dia mencari rezeki dengan menangkap pelbagai jenis ikan dekat sini untuk dijual dekat Pekan Sempurna. Dan hasilnya boleh mencecah hingga ke RM200 masa musim tengah baik. Kalau musim tak baik, dia cuma boleh dapat siput-siput yang besar je untuk dijual dekat Pekan Sempurna. Dan apa yang dia perlukan cumalah sampan sekecil ni untuk pergi ke mana-mana dekat lautan ni, termasuklah untuk ke Pekan Sempurna. Aku memang betul-betul kagum melihat kebolehan diorang ni berlayar berhari-hari dan berminggu-minggu di lautan yang begitu luas ni. Jumlah penduduk di seluruh pulau ni cuma lebih kurang 100 orang je, dan angkanya pun selalu berubah-ubah pasal diorang ni nomad. Jadi diorang ni hidup berpindah randah. Dan kesemua orang yang duduk dekat pulau ni adalah daripada suku kaum bajau laut yang sering digelar sebagai The Sea Nomads. Tengok keadaan rumah diorang yang begitu daif macam ni memang menyayat hati. Rumah diorang ni semua nampak begitu rapuh dan begitu mudah untuk diruntuhkan apabila diserang badai ataupun ribut yang kuat. Keadaan dalam rumah ni amat sederhana, tapi diorang ni masih mampu lagi tersenyum. Aku cuma dapat tengok kaum bajau ni daripada segi surface je buat masa ni. Pasal aku cuma datang sekejap sangat untuk melawat diorang ni untuk kali ni. Mungkin satu hari nanti, aku akan duduk lama-lama dekat sini dengan diorang supaya aku dapat dalami kehidupan diorang untuk cuba melihat kehidupan ni dari kacamata seorang bajau laut, dari kacamata seorang nomad yang hidup di lautan.
Tak lama aku dekat sini. Bila dah dekat nak senja tu, aku dengan Yazman pun balik semula ke bot kita orang untuk meninggalkan pulau ni dan pulang ke perkampungan suluk. Tak cukup cuma sehari je duduk dekat sini. Aku cuma dapat tengok orang-orang bajau ni dari segi surface je buat masa ni. Tapi satu hari nanti, aku akan datang lagi. Mungkin tinggal berbulan dengan diorang, baru aku boleh mengenal kaum bajau laut ni. Dekat Pulau Maiga ni pun, aku dah terasa macam aku dekat satu tempat yang jauh. Macam bukan dekat Malaysia, tapi terasa macam aku tengah travel dekat pulau-pulau belah-belah Pasifik. Culture dia terasa lain dekat sini.